Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Tumpuan berita, Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg menerima 2 kunjungan hormat di pejabatnya di Wisma Bapa Malaysia Petrajaya Kuching pada Selasa. Kunjungan pertama daripada Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS yang diketuai pengerusi lembaga pengarahnya Tan Sri Datuk Sri Panglima Sulong Majrai berserta rombongannya yang terdiri daripada Naib Chancellor Datuk Dr. Muhammad Kadim Suadi, pendaftar UNIMAS Azlan Ramli dan pegawai khas Naib Chancellor Muhammad Husaini Nurjaya Chiu. Kunjungan tersebut bertujuan memaklum dan menjemput Ketua Menteri untuk menghadiri Majlis Convocation ke-25 UNIMAS yang akan diadakan pada 14 hingga 17 Februari 2022 depan. Ditemui selepas kunjungan tersebut, pendaftar UNIMAS Azlan Ramli berkata, acara Convocation ini adalah yang pertama diadakan secara bersemuka semasa pandemik. Di sini merupakan majlis yang pertama dibuat semasa pandemik ini. So ini adalah pertama kalilah kita buat. Kerana sebelum-sebelum ini kita memang tak ada majlis convocation. Buat masa sekarang hanya graduan dijemput untuk menghadiri majlis, namun keluarga kita tidak jemput kerana pematuhan kepada SOP, iaitu kita mestilah menjaga penjarakan kita lah. Jadi keseluruhan muatan untuk Dewan kita perlu patuhilah agar tidak boleh 100% lah, 100%. Selepas itu, Ketua Menteri menerima kunjungan hormat daripada Persekutuan Persatuan Cina bahagian Kuching, Samarahan dan Serian. Kunjungan tersebut diketuai Presidennya Datuk Richard Wee Liang Chiat bagi membincangkan beberapa perkara berkaitan sektor sosial, ekonomi, pendidikan dan kesihatan awam termasuk sebagai kunjungan tahunan sempena sambutan Tahun Baru Cina 2022. Berita seterusnya, rakyat perlu terus yakin keberkesanan jenis vaksin yang diambil sebagai dos penggalak yang dilihat mampu memberikan perlindungan optimum dalam kalangan masyarakat. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata, beliau menggalakkan semua orang untuk mendapatkan suntikan dos penggalak tanpa mengira campurannya. Sebab itu, saya telah buat keputusan bahawa walaupun Kementerian Kesihatan masih berpandangan dan pendirian bahawa kita lebih menggalakkan mereka menerima Pfizer ataupun AstraZeneca, but any booster is better than no booster. Sebab itu kita akan keluarkan appointment kepada mereka untuk pilih sekiranya mereka nak Sinovac juga bagi dos penggalak mereka. Beliau berkata demikian dalam sidang medianya pada Isnin. Susulan kenyataan Menteri Kesihatan itu, wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS telah berkesempatan menemu bual beberapa orang awam di Pusat Pemberian Vaksin PPV Stadium Tertutup Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS Kuching pada Selasa. Kaunselor Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS Ko Tek Wan berkata, beliau dan ahli-ahli MBKS hanya mengambil vaksin yang dijadikan sebagai dos penggalak tanpa mengira jenis vaksin. At the early stage, we only have Pfizer. So everyone is advised to take whatever the vaccine that is available. So even though some of them have the first 2 doses in Sinovac as the first 2 doses, we encourage them to take whatever vaccine that is available to them. So in my team also just basically tell everyone, you go and take it because the best vaccine is the one that you have in your body. So but now we have more Sinovac now available. So for those who hasn't have it yet, yes, please come and get it. Because if you see the press statement by Khairi yesterday, we have 11,000 infected yesterday. But we do have 11,000 last year as well. But the number of patients in the hospital is much less now compared to the one last year. So that shows the impact and the effectiveness of the vaccine. You might not get protected and you might still get infected. But the severity of the infection is reduced. So that is why we encourage everyone, if there is any vaccine, just go ahead and get it. Yeah. Sementara itu, bagi Haris Arshad dan Stephanie Nanta, mereka berpendapat perkara yang lebih penting adalah masyarakat mendapatkan dos penggalak seperti disyorkan kerajaan. Pfizer, pada saya pihak KKM lebih arif
telah mengkaji yang mana lebih sesuai untuk penerima either Pfizer ataupun Sinovac. Kerana yang berhormat menteri dan komiti KKM mesti telah memikirkan apa yang terbaik untuk rakyat. Mungkin pada penerima yang Sinovac terpulang pada mereka untuk menerima ataupun tidak. Tetapi untuk menyahut seruan kerajaan, saya rasa adalah lebih baik diorang mendapatkan nasihat-nasihat pakar yang mana terbaik untuk imunisasi bagi badan mereka. So far kami nangga vaksin tu persamaan lah dulu kami pada persamaannya adalah yang protect lah, menjaga kita dari segi virus COVID-19 tu. Mun dari bezanya, mun side effect ada beza bagi kami. Masa Sinovac dulu macam badan kami kurang lenguh lepas kami ambil vaksin, and then lepas masa ambil booster Pfizer ya, kami rasa badan kami sakit-sakit. Ya, kesan dari sampingan ke atas badan kami lah. Tapi kami percaya get vaksin tu memang dapat protect badan kami lah. Bagi kami yang penting divaksin lah kini tu. So kepada siapa-siapa yang belum vaksin atau booster, jangan ragu-ragu lah dengan vaksin sama ada Sinovac ataupun Pfizer. Dua-dua baik, dua-dua bagus. Berita di Limbang. Projek Jalan Meritam Telahak Buangabai Pengkalan Rejab sepanjang 9.5 km yang kini dalam fasa 4 mengalami kelewatan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amat Awang Tengah Ali Hassan berkata, projek Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB yang bernilai 66.7 juta ringgit ini terlewat 43 hari yang mana sepatutnya siap pada 19 Januari 2022. Ujarnya lagi, kontraktor yang terlibat telah digesa menyegerakan penyiapan projek ini supaya rakyat tidak terus tertunggu-tunggu. Dan saya, walaupun saya mau cepat disiapkan, kita sudah terlewat 43 hari, tapi ianya haruslah dibuat dengan mematuhi semua specification yang telah pun ditetapkan, supaya jalan ini akan menjadi satu jalan yang bukan saja untuk kemudahan masyarakat kita dari segi perhubungan, tetapi akan membantu untuk membangunkan kawasan-kawasan di sekitar ini. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas melakukan lawatan ke tapak projek Jalan Meritam Telahak Buangabai Pengkalan Rejab pada Isnin. Datuk Amat Awang Tengah turut memaklumkan kerja-kerja fizikal projek ini setakat Januari 2022 sekitar 84.66% dan mengalami kelewatan dalam sebanyak 15.34%. Dalam perkara itu, beliau turut menjelaskan terdapat beberapa faktor lain yang menyebabkan kelewatan ini. Salah satu daripada sebabnya, ada sebahagian daripada jalan itu menghadapi kelembapan tanah. Kita telah pun mengarahkan pihak JKR untuk monitor bagaimana untuk mengatasi masalah kemandapan. Keduanya, kita juga telah meminta supaya bukit itu direndahkan. Ketiganya, kita juga mendapati hasil tinjauan kita, terdapat sebuah sungai di mana kalbatnya agak kecil dan ditempatkan di tempat yang tak begitu sesuai. Jadi saya telah minta dan kita pun bersetuju supaya dibuat kalbat baru, supaya kalbat itu betul-betul akan mengikut aliran air. Dalam program berasingan, Datuk Amat Awang Tengah memberitahu projek menaik taraf jalan masuk ke Bandar Limbang kepada dua laluan sehala Bandar Limbang sepanjang 1.1 km juga mengalami kelewatan sebanyak 44%. Jelas beliau, kelewatan ini disebabkan masalah slip bank pada projek Waterfront Limbang. Disebabkan itu
pihak Kaunsil telah pun mengarahkan rekorder untuk memberhentikan kerja-kerja jalan yang di mana waterfront projek itu menghadapi masalah. Jadi kita hentikan kerja. Dan keduanya disebabkan oleh isu berhubung dengan relocation of the SEB cable. Projek di bawah Agensi Pembangunan Wilayah Utara NRDA yang bernilai 15.9 juta ringgit ini dijangka siap sepenuhnya pada bulan April 2022 yang akan melancarkan aliran trafik masuk ke Bandar Limbang pada waktu puncak. Mengulas lanjut, Datuk Ahmad Awang Tengah Ali Hassan menambah, beliau telah mengadakan perbincangan dengan pihak kontraktor dan mengambil beberapa keputusan yang disifatkan sebagai langkah terbaik ketika ini. Kita tidak dapat tunggu untuk slip failure yang berlaku di waterfront itu untuk di rectify. Mungkin dia akan mengambil masa sedikit. Jadi kita bersetuju supaya kita curve out that particular area from the main contract. Jadi kita tunggulah bila pihak yang berkenaan dapat menyelesaikan masalah yang timbul berkaitan dengan waterfront yang jatuh. So we were going to curb it out dan kerja-kerja lain akan diteruskan. Ujar beliau lagi, kerja-kerja berkaitan pemindahan kabel bawah tanah Sarawak Energy Berhad SEB akan dibuat dalam masa terdekat dan dikendalikan sendiri SEB. Berita berikutnya, sambutan Hari Wanita Peringkat Negeri Sarawak tahun 2022 akan diadakan pada 8 Mac 2022 di Hotel Pullman Miri. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah, buat pertama kalinya sambutan pada tahun ini akan diadakan di luar Kuching iaitu di bahagian Miri. Dan sebelum ini kita tidak mempunyai tarikh yang tetap. Tapi mulai tahun 2022, sambutan Hari Wanita Peringkat Negeri Sarawak akan diadakan pada hari yang tetap iaitu 8 Mac setiap tahun. Maknanya sama dengan Hari Wanita Antarabangsa. So, ia tetap pada 8 Mac setiap tahun. Tema sambutan Hari Wanita Sarawak adalah ekspresi cinta wanita. Beliau berkata demikian dalam sidang media sambutan Hari Wanita Peringkat Negeri Sarawak tahun 2022 di Dewan Persidangan Miri City Hall pada Isnin. Sambutan Hari Wanita Peringkat Negeri Sarawak tahun 2022 itu akan dihadiri Ketua Menteri serta isteri Puan Sri Datuk Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang sebagai tetamu kehormat. Ujar Datuk Seri Fatimah lagi, seramai 350 jemputan dijangka hadir secara fizikal dan ianya akan turut disiarkan secara langsung melalui TV Sarawak, saluran rasmi Facebook dan YouTube Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS. Kita nak pastikan ramai lagi wanita dan juga rakyat kita dapat mengikuti sama sambutan Hari Wanita Peringkat Negeri, maka ianya diadakan juga secara hybrid di 42 seluruh Sarawak, throughout the districts in Sarawak, 42 altogether, 42 distrik di seluruh Sarawak, dan ianya akan diadakan secara live streaming dan aplikasi Zoom. Pada sambutan Hari Wanita Peringkat Negeri Sarawak tahun 2022, turut diadakan penyampaian anugerah kepada 6 orang tokoh wanita sebagai menghargai sumbangan wanita yang telah mengharumkan nama Sarawak dan Malaysia secara amnya. Selanjutnya,
Pada 16 Mei 2019, Kerajaan Sarawak telah mengeluarkan Perkeliling Integriti Negeri Sarawak Bilangan 3 tahun 2019 iaitu berkenaan garis panduan pelaksanaan MSISO 37001-2016 ABMS dalam Perkhidmatan Negeri Sarawak. Menurut Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak, Datuk Amajal Samiun, ini adalah sejajar dengan inisiatif 2.1.3 di dalam National Anti-Corruption Plan NACP iaitu memperkenalkan pensijilan Anti-Bribery Management System ABMS di semua agensi kerajaan. Jelasnya lagi, ini juga merupakan komitmen bagi merealisasikan arahan Perdana Menteri menerusi Mesyuarat Jawatankuasa Khas Kabinet mengenai Anti Rasuah JKK-MAR Siri 14 pada 14 April 2021 agar pensijilan ABMS MSISO 37001-2016 hendaklah dilaksanakan bagi kementerian dan jabatan kerajaan negeri. Saya telah meluluskan cadangan agar proyek rintis ABMS ini dilaksanakan pada tahun 2022 yang melibatkan 6 agensi iaitu sebuah kementerian, Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni, Persembahan, Jabatan Deputi Menteri, itu Jabatan Ketua Menteri sebagai model sebuah jabatan iaitu Jabatan Hutan Sarawak, Jabatan Agama Islam Sarawak, Sarawak Forestry Corporation dan Regional Corridor Development Authority ataupun RICODA. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam Majlis Pelancaran Projek Rintis ABMS Negeri Sarawak 2022 di Hotel Terkemuka Kuching pada Selasa. Ujar Datuk Amajau lagi, 6 agensi kerajaan Sarawak yang terpilih dalam projek ABMS ini akan dijadikan sebagai projek perintis dan mereka seharusnya berbangga dengan pemilihan ini. Ini adalah kerana pensijilan agensi tuan-tuan dan puan-puan akan menjadi perintis, menjadi benchmark dan menjadi rujukan kepada kementerian, jabatan dan agensi yang lain untuk melaksanakan inisiatif yang sama nanti. Beliau turut berharap ketua-ketua jabatan memberikan komitmen yang tinggi dan padu untuk mendapatkan pensijilan MSISO 37001 ABMS ini dalam tempoh masa yang dirancangkan pada Jun 2022. Berikut pula pelaksanaan projek transformasi luar bandar RTP bagi menaik taraf jalan dan sistem perparitan kampung tepi laut Belawai dijangka akan menyelesaikan segala isu dan permasalahan air bertakung. Ahli Parlimen Tanjung Manis, Insinyur Yusof Abdul Wahab sedia maklum tentang isu perparitan yang sering dibangkitkan penduduk kampung Belawai dan akan sentiasa berusaha mencari jalan untuk menyelesaikannya. Katanya banyak perancangan dan kajian telah dibuat untuk melaksanakan projek perparitan fasa 1 sepanjang 600 meter bernilai RM500,000 dan akan dijalankan dalam tempoh 8 bulan bermula Februari sehingga Oktober 2022 oleh kontraktor terpilih Amlan Enterprise. Manakala fasa 2 akan dilaksanakan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kuala Rajang, Datuk Len Talif Saleh apabila fasa 1 ini selesai dan sedang diuruskan Jabatan Pengairan dan Saliran JPS bahagian muka. Dalam pada itu, ujarnya kerjasama antara Ahli Parlimen dan Adun sudah pasti memberi manfaat besar kepada rakyat serta memastikan pembangunan secara berterusan. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Jangan lupa dan sentiasa patuhi SOP, lindungi diri dan lindungi semua. Salam UKAS.